Assalamualaikum. Hai, apa khabar murid-murid? Sehat semuanya? Cikgu Sabiah bersama dengan kamu untuk membincangkan Bahasa Melayu Tahun 5 SK KSSR Semakan 2017. Jom murid-murid. Tema pembelajaran kita pada hari ini ialah tema 1, Kemasyarakatan, Unit 2, Kerjasama Eratkan Hubungan, dan tajuk pelajaran kita hari ini, Sepakat Jaga Kebersihan. Standard kandungan kita pada hari ini ialah 3.2, iaitu menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Manakala standard pembelajaran 3.2.1 iaitu membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat daripada sesuatu bahan multimedia. Objektif pembelajaran pada akhir PDP ini, murid dapat membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat daripada sesuatu bahan multimedia. Kriteria kejayaan pula, membina dan menulis 3 daripada 5 ayat untuk menyatakan pendapat berdasarkan bahan. Baiklah murid-murid, aktiviti pembelajaran kita hari ini iaitu membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat berpandukan bahan. Murid-murid, semua sudah bersedia? Kita akan mulakan pelajaran kita hari ini, tema 1, Kemasyarakatan, Unit 2, Kerjasama Eratkan Hubungan, di bawah tajuk Sepakat Jaga Kebersihan. Cikgu mahu semua murid-murid bersedia dengan buku teks masing-masing dan buka halaman 9. Mari murid-murid, kita sama-sama meneliti bahan pembelajaran yang bertajuk Sepakat Jaga Kebersihan. Cikgu akan bacakan maklumat dalam poster ini. Kemudian kita akan bersama-sama bincangkan maklumat yang terkandung dalam poster ini. Cikgu akan baca 2 baris ayat di atas. Penduduk Taman Seri Damai akan menjalankan aktiviti kempen jalan dan kutip. Sambil menjalankan aktiviti, masyarakat dapat beramah mesra dan bekerjasama. Murid-murid, mari kita lihat maklumat yang terdapat dalam program ini. Program Kemasyarakatan Taman Seri Damai, kempen jalan dan kutip. Tarikh 24 Mac 2021, Ahad, masa 8 hingga 11 pagi. Matlamat, menanamkan sikap bekerjasama, mengeratkan hubungan kejiranan. Kawasan sasar, taman permainan, gelanggang futsal, bangunan kedai, kawasan perumahan. Atur cara program. 8 pagi, taklimat, pembahagian kumpulan, pelantikan ketua kumpulan. 8.15 pagi, aktiviti dijalankan. 11 pagi, bersurai. Baiklah murid-murid, bolehkah kamu terangkan kepada cikgu maklumat yang terkandung dalam poster ini? Apakah yang dimaksudkan dengan program kempen jalan dan kutip? Kempen ini diadakan oleh penduduk Taman Seri Damai untuk memastikan keadaan persekitaran mereka dalam keadaan bersih. Selain itu, mereka mengadakan kempen ini supaya semua sampah dibuang di tempat yang disediakan.
Kawasan sasar untuk program ini ialah taman permainan, gelanggang futsal, bangunan kedai dan kawasan perumahan. Program ini bermula pada pukul 8 pagi yang dimulakan dengan taklimat, kemudian disusuli dengan pembahagian kumpulan dan seterusnya pelantikan ketua kumpulan untuk setiap pembahagian. Aktiviti ini berlangsung sehingga pukul 11 pagi. Setelah kita meneliti poster tersebut, kamu perlu membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat berdasarkan bahan. Cikgu akan membacakan dialog antara Afifi, Dinesh dan Kaijun. Cikgu mahu kamu sama-sama bersedia dan beri perhatian dan fahami apa yang dibincangkan. Kemudian, kita akan bersama-sama membincangkan jawapan bagi soalan-soalan mereka. Baik, cikgu mulakan. Afifi, Dinesh, Kaijun, lihat poster ini. Esok, komuniti Taman Seri Damai akan menjalankan kempen Jalan dan Kutip. Dinesh, kalau kita rujuk poster ini, mengapakah kawasan sasar termasuk bangunan kedai? Kaijun, bagaimanakah aktiviti sebegini dapat mengeratkan hubungan kejiranan? Dinesh, Afifi, pada pendapat kamu, sesuaikah aktiviti ini diadakan pada hari Ahad? Kaijun, Dinesh, apakah tujuan pelantikan ketua kumpulan bagi setiap kumpulan? Afifi, Kaijun, yang manakah lebih sesuai? Aktiviti ini dijalankan secara berkumpulan atau individu? Nyatakan pendapat kamu. Dinesh. Baik, murid-murid. Kita akan bincangkan setiap persoalan yang diajukan oleh Afifi, yang diajukan oleh Dinesh, kemudian dijawab oleh rakan mereka, yang diajukan juga oleh Kaijun, Afifi sendiri, kemudian beberapa soalan yang lain. Kita akan bincangkan selepas ini. Baiklah murid-murid, mari kita bincangkan soalan ini satu persatu. Ingin cikgu mengingatkan kepada kamu, untuk soalan yang pertama ini, cikgu akan berikan jawapan yang lengkap sebagai panduan kamu dalam menjawab soalan ini. Manakala soalan-soalan yang seterusnya, cikgu hanya akan memberikan idea ataupun panduan kepada murid-murid untuk menjawab soalan-soalan yang diberi. Cikgu harap murid-murid boleh berikan perhatian dan tumpuan bagaimana untuk menjawab soalan dan memberi pendapat dengan betul. Cikgu akan membacakan dialog ini sekali lagi. Okey, baik, dengar. Afifi, Dinesh, Kaijun, lihat poster ini. Esok, komuniti Taman Seri Damai akan menjalankan kempen Jalan dan Kutip. Dinesh, kalau kita rujuk poster ini, mengapakah kawasan sasar termasuk bangunan kedai? Ya, murid-murid. Agaknya, apakah jawapan yang akan Afifi berikan? Dinesh ingin mengetahui mengapakah
kawasan sasar termasuk bangunan kedai, termasuk dalam kempen jalan dan kutip. Mari kita tengok jawapan yang cikgu sediakan. Ya, murid-murid. Kawasan sasar termasuk bangunan kedai kerana kawasan ini merupakan kawasan tumpuan penduduk. Seperti yang kita sedia maklum, kawasan tumpuan penduduk merujuk kepada kawasan bangunan kedai. Di mana penduduk selalunya akan mencari ataupun mendapatkan barangan keperluan harian mereka di kawasan ini. Oleh sebab itu, kawasan sasar termasuk bangunan kedai. Kita tengok pula contoh yang kedua. Kawasan sasar termasuk bangunan kedai kerana terdapat banyak sampah di sekeliling kawasan ini. Seterusnya, kita masuk kepada soalan yang kedua. Kaijun, bagaimanakah aktiviti sebegini dapat mengeratkan hubungan kejiranan? Apakah jawapan yang sesuai untuk soalan ini, murid-murid? Kaijun ingin mengetahui bagaimanakah aktiviti jalan dan kutip sebegini dapat mengeratkan hubungan kejiranan. Cikgu akan berikan kepada murid-murid panduan, iaitu isi penting yang boleh diguna pakai dalam menjawab soalan ini. Namun, perlu diingatkan ini hanyalah panduan dan murid perlu memilih salah satu daripada jawapan yang diberikan dan tulis menggunakan ayat yang lengkap. Sekali lagi cikgu ingatkan, murid-murid perlu memilih salah satu daripada jawapan, tulis dengan ayat yang lengkap. Baik. Aktiviti sebegini dapat mengeratkan hubungan kejiranan dengan beramah mesra ketika menjalankan aktiviti. Atau murid-murid boleh menulis, aktiviti sebegini dapat mengeratkan hubungan kejiranan dengan bekerjasama ketika menjalankan aktiviti. Dan contoh yang ketiga, aktiviti sebegini dapat mengeratkan hubungan kejiranan dengan bersikap prihatin terhadap jiran tetangga. Mari kita lihat soalan yang ketiga daripada Afifi. Pada pendapat kamu, sesuaikah aktiviti ini diadakan pada hari Ahad? Baiklah murid-murid, soalan ini merujuk kepada soalan memberi pendapat. Kamu bebas untuk memilih sama ada sesuai ataupun tidak aktiviti ini diadakan pada hari Ahad. Mari kita lihat contoh jawapan yang cikgu sediakan. Sesuai kerana pada hari Ahad merupakan hari cuti umum. Atau pilihan kamu, tidak sesuai. Masa untuk berehat bersama keluarga. Murid-murid bolehlah memilih salah satu daripada jawapan sebagai pendapat kamu. Soalan yang keempat daripada Dinesh. Apakah tujuan pelantikan ketua kumpulan bagi setiap kumpulan? Ya, murid-murid.
Agaknya, apakah tujuan pelantikan ketua kumpulan bagi setiap kumpulan? Mari kita tengok jawapan yang cikgu sediakan kepada murid-murid. Ya, tujuan pelantikan ketua kumpulan bagi setiap kumpulan ialah untuk menyelaraskan tugasan. Pilihan kedua, mungkin murid-murid boleh menjawab dengan tujuan pelantikan ketua kumpulan bagi setiap kumpulan ialah agar boleh membimbing anak buah. Dan murid-murid juga boleh memilih tujuan pelantikan ketua kumpulan bagi setiap kumpulan supaya kerja dapat berjalan dengan lancar. Cikgu suka mengingatkan kamu agar menulis ayat dengan jawapan yang lengkap. Ya. Seterusnya, mari kita lihat soalan yang terakhir daripada Kaijun. Yang manakah lebih sesuai? Aktiviti ini dijalankan secara berkumpulan atau individu? Nyatakan pendapat kamu. Baiklah murid-murid, andaikan diri kamu sebagai teenage. Beri pendapat kamu sama ada secara berkumpulan ataupun secara individu lebih sesuai. Memandangkan soalan ini berbentuk soalan pendapat, kamu bebas untuk memilih sama ada secara berkumpulan ataupun individu. Mari kita lihat beberapa contoh yang cikgu berikan untuk jawapan soalan kepada Kaijun. Mari kita lihat. Baik. Sama ada kamu memilih secara berkumpulan kerana dengan berkumpulan kerja yang berat menjadi ringan. Murid-murid juga boleh menggunakan peribahasa yang sesuai untuk menyatakan pendapat kamu. Selain itu, kerja dapat diselesaikan dengan cepat atau tidak bosan ketika melakukan aktiviti tersebut. Jika kamu memilih untuk dijalankan secara individu, kamu boleh memberikan pendapat kamu secara individu boleh dilakukan ketika masa lapang. Sebentar tadi kita baru saja selesai membincangkan soalan-soalan yang dikemukakan oleh Dinesh, Kaijun dan Afifi. Okey, tugasan yang seterusnya, cikgu mahu murid-murid menyalin dialog ini ke dalam buku latihan tulis kamu. Kemudian, lengkapkan dialog dengan membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat kamu. Murid-murid boleh merujuk kepada perbincangan kita di awal tadi. Okey, pastikan murid-murid membuat pilihan salah satu daripada jawapan yang cikgu berikan dan pastikan murid-murid menulis dengan jawapan yang lengkap. Diharap murid-murid memahami bagaimana untuk menulis ayat yang lengkap. Boleh rujuk semula perbincangan kita di awal tadi. Baiklah murid-murid, setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi di lain waktu, di lain masa. Selamat maju jaya dan selamat belajar. Assalamualaikum. Bye.